Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB sedang bergerak pesat melaksanakan program Bandar Hijau yang bertujuan menjadikan estet-estet lama lebih mampan. Tahun depan misalnya ia akan memberi tumpuan kepada cara-cara menyejukkan lagi estet-estet HDB, memanfaatkan air hujan serta menggalakkan penggunaan pengangkutan mesra alam. Tahun ini ia sudah pun mencatat kemajuan besar dengan pemasangan panel-panel suria di 540 blok HDB serta adanya kawasan hijau di bumbung 9 tempat letak kereta. Di Punggol, paip air sebegini memainkan peranan penting dalam usaha menjimatkan air. Air hujan misalnya akan disalurkan ke dalam satu tangki air bawah tanah. Ia kemudian dirawat di sebuah bilik rawatan pusat dan disimpan. Kaedah ini boleh menjimatkan lebih 50% air yang digunakan untuk mencuci lantai ruang am dan menyiram pokok. Malah ada satu lagi manfaat. The channeling of stormwater into our tanks will slow down the discharge into our drainage system downstream, hence mitigating flood risk in the event of a heavy downpour. Mulai tahun depan, 12 sistem sedemikian akan dipasang di Yishun dan Jurong yang dikenal pasti sebagai mudah dilanda banjir. Di estet Tampines pula, ia sedang disejukkan dengan bantuan sejenis cat khas yang memantul haba, sekaligus mengurangkan suhu sekelilingnya sehingga 2 darjah Celsius. Ini sungguh dialu-alukan penduduk di sini, sedang data menunjukkan Tampines sebenarnya lebih panas daripada estet-estet lain. Setakat ini, lebih 30% daripada 130 blok di sini sudah disapu dengan cat sebegini. Bakinya akan dicat tahun depan. The reduction of 2 degrees Celsius in air temperature can certainly help the residents' dependence on air conditioning and therefore reduce the consumption of the electricity. So reducing the consumption of the electricity can definitely reduce our carbon footprint and slow down the global warming trend. Bukan itu sahaja, penduduk Tampines juga tidak lama lagi akan mempunyai lift yang dipasang sistem penjanaan semula tenaga lift atau EERS. Ia mampu memanfaatkan bekalan tenaga yang dijana daripada pergerakan lift untuk menghidupkan lampu dan kipas udaranya. Kesemua inisiatif di bawah program Bandar Hijau ini bertujuan mengurangkan penggunaan tenaga di bandar-bandar dengan sebanyak 15% menjelang akhir dekad ini. Rancangan-rancangan lain untuk menjadikan estet lama lebih mesra alam termasuklah memasang lebih banyak panel suria dan juga alat deria gerakan canggih bagi lampu-lampu di kawasan umum. Untuk menggalak perjalanan mesra alam pula, 5,000 rak sebegini sudah pun dipasang tahun ini. Agensi Penjagaan Bersepadu AIC memperbaharui pelbagai aktiviti yang ditawarkannya untuk memastikan warga emas di sini kekal aktif dan sihat. Ia juga melatih lebih ramai kaki tangan untuk mengendalikan aktiviti sukan yang sesuai buat warga emas. Dan saudara, untuk mencapai matlamat-matlamatnya, agensi itu menggunakan dana sekitar $1 juta untuk mencipta program-program baharu bagi golongan ini. Inilah antara aktiviti yang diperkenalkan kepada warga emas di Pusat Penuaan Aktif Sunlove sejak Julai lalu. Idea aktiviti bola lantai ini sebahagian daripada set peralatan atau toolkit yang dibangunkan AIC dan Majlis Sukan Singapura. Bola, exercise, bingo, karaoke, tu yoga. Orang sini semua bagus-baguslah layan kita. Itu yang saya suka, badan pun sihat. AIC dan Majlis Sukan Singapura sudah melatih lebih 150 kaki tangan dan sukarelawan daripada lebih 60 pertubuhan tentang cara-cara mengendalikan aktiviti-aktiviti sukan secara selamat bagi warga emas, khususnya mereka yang berkerusi roda. Diharapkan aktiviti-aktiviti sukan sebegini boleh membantu mendekati penduduk dengan lebih baik lagi selain aktiviti-aktiviti biasa seperti tai chi atau permainan papan. Sejak aktiviti bola lantai ini ditawarkan, menurut Sunlove, jumlah penduduk yang berminat untuk mengambil bahagian naik seganda. By participating, they actually get involved into a state whereby they boost their morale. They feel that they are much better as a person. So they look forward to coming every time. Namun begitu, sukan bukanlah satu-satunya tumpuan AIC yang turut menawarkan aktiviti lain seperti pengekodan.
Sejak November tahun lalu, AIC membiayai 13 program baharu. Ini menerusi dana $1.3 juta yang ditubuhkan dengan kerjasama Yayasan Masyarakat Singapura dan derma korporat lain. Dan dana ini membantu mencipta aktiviti-aktiviti baru yang sesuai bagi warga emas mengikut keperluan mereka yang berubah-ubah. We are also looking at identifying programs that can help to address some of the issues that active aging centres today face. For example, attracting male seniors to come to the centre, or even getting the socially isolated seniors out from their homes to come to the active aging centre, or even enabling them to contribute back to the community to create a more positive and fun experience for them. AIC sedang meneroka lebih banyak saranan lebih inovatif dari pihak-pihak penyedia demi mendekati warga emas. Mufti Negara Ustaz Dr. Naziruddin Nasir mengutus ucap selamat menyambut Hari Krismas kepada seluruh masyarakat Katolik Kristian di Singapura bagi pihak Majlis Ugama Islam Singapura MUIS dan Pusat Harmoni. Yang disampaikan menerusi sepucuk surat kepada Ketua Biskop Gereja Roman Katolik Kardinal William Goh. Dalam surat yang dimuat naik di Instagram dan Facebook Pusat Harmoni, Dr. Naziruddin menzahirkan harapan semoga kita di Singapura terus memperkukuh hubungan dan ikatan kita serta berucap dengan satu suara bagi keamanan, harapan dan ihsan bagi semua manusia. Krismas kali ini diraikan di tengah-tengah konflik dan keganasan di Syarikat Gaza. Dan Dr. Naziruddin maklum, sebuah masyarakat Kristian yang berlindung di sebuah gereja di Gaza terpaksa meninggalkan gereja tersebut setelah sebilangan anggota maut dalam serangan Israel. Serangan-serangan Israel membunuh sekitar 20,000 orang yang kebanyakannya kanak-kanak dan orang awam. Mufti Dr. Naziruddin menambah, ini adalah satu tragedi besar bagi masyarakat agama kami dan bagi kemanusiaan. Namun demikian, dalam tempoh-tempoh gelap dan mencabar ini, kita tidak boleh membiarkan cahaya keamanan dan harmoni terpadam, tegas Mufti lagi. Sementara itu, turut menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Krismas kepada penganutnya ialah Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Merakam Pembangunan Sosial dan Keluarga, Mas Agus Zulkifli. Dan dalam catatan Facebook beliau, Encik Mas Agus berharap agar musim perayaan ini membawa keceriaan kepada seisi keluarga sedang rakyat Singapura berkumpul dengan orang-orang tersayang. Sementara itu, acara-acara Krismas dijalankan di gereja-gereja merata negara bagi meraihkan sambutan Krismas hari ini. Para penganut Kristian yang mengunjungi gereja mengambil langkah berwaspada di gelombang jangkitan COVID-19 dengan memakai pelitup muka bagi mencegah penularan virus itu. Lebih 1,600 orang menghadiri upacara misa di Church of the Holy Family. Di Christ Methodist Church pula, sebuah kumpulan dari Malaysia diundang bagi menyemarakkan lagi suasana. Lebih 1,500 orang menghadiri dua upacara pagi tadi.